Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya, sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami, iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul, meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Tepuk 10 nampak? Yeah. Bermohon sembah berhajat, mari bersama tiga sahabat di dalam podcast yang bermanfaat, meraih ilmu dunia akhirat. Bermohon sembah berhajat, mari bersama tiga sahabat di dalam podcast yang bermanfaat, meraih ilmu dunia akhirat. Ya, selamat datang ke podcast yang gila, lagi bermanfaat ya. Bersama anda, saya Indra Sahib, Saya Eric Pipul, dalam podcastnya Sahabat Bertanya. Ewa, adik sungguh lawak. meletup hari ni. Nari kita asli ya. Nari kita masuk asli, tradisional. Kita nak meraihkan semangat bangsa kemelawan. Kemaluan pula. Kemaluan pula, salah. Bangsa kemelayuan kita. Jangan main-main Sempena apa ni? Sempena merdeka Malaysia apa? Sempenanya adalah Melaya ini menyambut hari kebangsaan mereka kan. Dulu pun Singapura under Malaysia kan. Betul tak Ipul? Betul. Dulu kita we are once part of Malaysia, But separated. Tapi hari kalau orang yang tanya-tanya ke apa kan, kita hari ni berdua je. Berdua. Bukan bertiga. Berdua je. Ini apa? Dah jatuh talak apa? Itu kawan kita ada urusan hari ni. Okay. Hari kita excuse dia untuk hari ni. For kita punya viewers and listeners bagi yang menonton dan mendengar, saudara ataupun brother Ijat Koki kita tidak dapat bersama kami pada malam ini kerana dia sibuk dengan ada urusan dia. Jadi insyaAllah rancangan akan diteruskan bersama dua jejaka gila, iaitu brother Eric Pipul dan juga saya Indra Sahib, insya-Allah taala. Terus sud dah bagai. Baik, tanpa saya membuang masa Ipul, izinkan saya give a proper introduction to our beloved guest Ustaz. Izinkan kami memperkenalkan Ustaz yang akan menjawab semua soalan-soalan anda. Ustaz yang menuntut ilmu selama 4 tahun di Rubat Tarim, Hadramaut. Ustaz yang juga berkelulusan Bachelor in Islamic Studies dari American Open University di Mesir. Dan secara terhormat, izinkan saya memperkenalkan Ustaz kesayangan kami, Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Selamat datang. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya-Allah. Jumpa lagi kita jumpa lagi Alhamdulillah. Aku ingat Ustaz dah lari daripada kita je. Ada lagi timbul. Ada lagi. Pasal last week kita tak ada sesi kan. Last week tak ada sesi. Aku bila aku lihat pada mesej, maafkan saya tak dapat hadir malam ini kerana ada sibuk, ada urusan. Aku ingat Ustaz dah merajuk. Siapa yang last banyak kacau Ustaz? Siapa yang duduk sebelah Ustaz yang banyak kacau? Kita tag team. Oh, kau tag team dengan Ustaz dari seorang lah. Kita tengah standby dah. Shoot sana. Gua tak takut lah. Bring it on lah. Okay Ustaz. Tanpa kita membuang masa, izinkan kita masuk kepada soalan yang pertama. Di sini kita ada sediakan soalan bagi soalan daripada kita punya pendengar dan penonton kita. Dan ini adalah soalan yang pertama. Salam Ustaz. Saya selepas solat realize yang saya datang head.
Jadi solat saya macam mana, Ustaz? Batal ke? Dan ini adalah pembahasan yang mana sukar untuk kita nak faham. Ni soalan mesti perempuan tanya. Takkan laki-laki datang head kan? Nak confirm je. Takkan budak 5 tahun datang head. Mana tahu kunsah. Wallahu a'lam. Jadi tanpa kita membuat komen-komen yang lagi membatalkan kehidupan kita, biarkan kita berikan laluan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah pada tahun baharu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita masih lagi di dalam bulan Muharram. Yakni di antara bulan-bulan yang ada kelebihan. Seperti mana dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga memperpanjangkanlah umur kita insya-Allah pada tahun-tahun akan datang dalam melaksanakan ketaatan insya-Allah taala. Amin. Jadi untuk jawapan pada soalan yang diberikan, pertama sekali saya jawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah seperti mana yang kita tahu di dalam kitab-kitab fiqh yang mubtadiin ataupun yang basic biasa disebutkan itu diharamkan ke atas perempuan yang kedatangan darah haid ataupun darah nifas itu 10 perkara. Dan antara perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang dalam keadaan haid, yakni bila dia itu kedatangan darah haid adalah solat dah. Jadi solat dan apa-apa yang berkait dengan solat seperti sujud tilawah ataupun sujud syukur ataupun solat jenazah dan sebagainya. Jadi daripada soalan yang diberikan tadi, seorang perempuan itu dia baru tahu ataupun dia realise bahawa setelah solat dia kedatangan darah haid. Maka adakah solatnya itu sahihah, solatnya itu batal ataupun tidak batal? Jadi disebutkan oleh para fuqaha, ini mungkin boleh kita panjangkan sedikit dia punya jawapan dan kita berikan beberapa situasi lah untuk kita berikan kefahaman bukan hanya kepada yang bertanya sahaja tetapi mungkin yang mendengar soalan ini. Jadi kalau misalnya kata dia tahu ketika dia sedang melaksanakan solat bahawa darah haid itu keluar, darah haid itu keluar ketika dia sedang solat, automatically kita tahu bahawa dia kena keluarlah daripada solatnya. Kerana apa? Kerana sudah keluar sesuatu itu daripada salah satu daripada dua jalan. Dan perempuan yang dalam keadaan haid itu diharamkan ke atasnya itu untuk solat. Jadi dalam keadaan pertama itu dia tak boleh meneruskan dia punya solat. Okey, jadi bila dia keluarkan dirinya itu daripada solat ataupun dia keluar daripada solat, itulah haraja alaih. Itu tidak menjadi satu kesalahan lah ke atasnya. Kerana apa? Darah haid ini adalah darah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang perempuan, dan itu menunjukkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan lah ataupun kepada wanita. Maaf Ustaz, tadi Ustaz mengatakan dia boleh keluar daripada solat kan? La haraja alaih kan, atau alaiha. Kan? Jadi maksudnya kalau dia keluar daripada solat, haruskah dia salam Ustaz? Mana salam ke kanan dan ke kiri? Okey, jadi bila kita tahu bahawa dia sudah nyata ataupun lagi jelas darah haid itu keluar ketika dia sedang melaksanakan solat dan dia realise perkara tersebut, lalu dia keluar sahaja daripada solat tanpa perlu baginya untuk memberikan salam. Jadi kat situ di dalam kitab-kitab fiqh dia mengatakan qata'aha mubasyarah, iaitu dia terus memutuskan dia punya solat. Putuskan dia punya solat tanpa perlu baginya itu untuk memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga kata para fuqaha, kalau misal kata lau tabayyana, iaitu kalau menjadi nyata bagi perempuan tersebut bahawa darah itu misal kata keluar selepas solat. Jadi bila darah itu keluar selepas solat, hukumnya itu sama seperti yang pertama tadi. Jadi solat itu bukan kita kata tidak dikira. Mungkin solat itu boleh jadi sahihah. Sebab apa? Dia baru realise bahawa darah itu keluar selepas solat. Jadi kita takdirkan ataupun kita anggap bahawa solat itu solatun sahihah. Manakala kalau darah itu memang keluar, memang dia itu dalam keadaan haid. Jadi dia memang realise sebelum solat dia dalam keadaan haid, memang ada darah haid. Jadi dia dalam keadaan haid, maka diharamkan ke atas tu untuk memulakan solat. Diharamkan bagi perempuan haid untuk melaksanakan solat ketika dia itu keluar darah haid.
Situasi yang ketiga ataupun yang keempat boleh kita datangkan kat sini. Kalau misal kata dia syak. Sekarang ni dia realize selepas solat. Mungkin ada beberapa orang dia syak. Sama ada darah ini datang ketika dia sedang melaksanakan solat ataupun ketika dia itu sudah habis daripada solat. Jadi dia syak sama ada darah ini datang ketika solat ataupun selepas solat. Maka kita menghukumkan, bukan kita kat sini, tapi para fuqaha, mereka menghukumkan itu tidak ada apa-apa. Jadi solatnya itu dikira solatnya itu sah. Kerana apa? Kita takdirkan dengan zaman yang paling dekat. Di zaman yang paling dekat itu berlaku keluarnya darah tersebut, darah haid itu selepas solat. Jadi itu sedikit sebanyak daripada hukum yang boleh kita sampaikan. Dan hukum mempelajari darah haid mungkin boleh kita tambah, dia bukan hanya wajib ke atas perempuan. Bahkan bagi mereka yang mempunyai anak ataupun mereka yang ingin mendirikan rumah tangga, kena sedikit sebanyak mempelajari hukum-hukum yang berkait mana suami dengan darah haid. Nak kena belajar Ustaz. Yes. Dan kalau boleh, kalau dalam kursus rumah tangga dan sebagainya, itu perlu ditekankan. Perkara-perkara yang berkait dengan darah wanita, ia sangat perlu. Kerana apa? Seorang suami itu dia perlu untuk menerangkan kepada anak dia ketika dia nak mengajarkan anak dia yang perempuan itu, yang wanita, solat bila sudah balik. Jadi dia kena terangkan juga sedikit banyak hukum yang berkait dengan haid. Begitu juga bila dia mempunyai isteri, dia perlu menerangkan kepada isterinya itu sedikit sebanyak hukum yang berkait dengan haid. Dan kalau dia tak tahu, dia perlu bertanya kepada orang yang tahu, lalu disampaikan kepada isteri dia. Ini bab selalu Ustaz. Secara jujur saya mengatakan, ramai daripada kita, mana kita ni termasuk sebelum kita menuduh orang, kita tunjuk jari pada diri sendiri, betul tak? Ramai daripada kita ni jahil tentang perkara ni Ustaz. Kerana kita ingat kahwin, belajar khusus pun kita just want to get the cert. Lepas tu cepat-cepat datangnya hari pernikahannya, kan, salam mengantuk gadis, lepas tu ipi halal Jadi kita ramai yang terlepas pandang tentang perkara ilmu ni. Lagi-lagi kalau ditanyakan kepada mereka yang ada anak perempuan tu ini yang berat ni bro, kan? Betul. Cuba kau imagine, Abah keluar darah, Abah. Darah cedera parah. Darah bapak tu pingsan. Jadi ni satu perkara juga kita sebagai lelaki, ketua rumah, harus mengambil berat tentang ilmu yang apa yang telah dinasihatkan oleh ustaz kita. Betul Lepul Betul. Tapi nak touch sikit macam kalau wanita macam apa dia punya darah haid dah berhenti. Dah berhenti, tapi kadang-kadang dia lepas dah berhenti tu diorang datang balik. Jadi within that period, maybe one day atau 2 hari diorang nak kena solat ke, atau diorang nak kena tak solat lah kira. Engkau nak cakap kau punya soalan betul-betul tau. Tak lah, kira kadang-kadang perempuan diorang macam dah keluar kan. Darah keluar berapa hari dah tu? Keluar maybe berapa hari, 7 hari Tak, darah yang kau cakap ni keluar berapa hari? Yang kau nak kasih satu misal, kau nak gambarkan satu misal kepada kira ustaz. Dah 7 hari cakap dah keluar. 7 hari keluar. Cakap 7 hari. Jadi dah habis. Dah habis. Tapi lepas tu lagi 1 hari ke 2 hari keluar lagi sikit-sikit. Kau punya soalan baik lah bro. Baik. Ustaz dah tengah fikir ni. Ustaz nak panjat tingkap dia. Kena start kira-kira ni. Dia kena ada hari-hari, kira hari kalau kita lihat dalam basic dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya, itu aqallul haid ataupun sekurang-kurangnya keluaran darah haid itu yaumun wa lailah, iaitu sehari semalam, ataupun pada zaman sekarang kita kira 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya hari keluaran darah haid itu adalah 15 hari. Jadi 24 ataupun yaumul lailah itu kita times 15 times lah. Dan kebiasaan wanita itu, ini adalah istiqra' ataupun kita kata research daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa adat perempuan itu keluar darah haid sama ada 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari. Baik. Kalau dalam soalan yang diberikan tadi, kalau misalnya kata adat kebiasaannya itu dia keluar 6 ataupun 7 hari, kemudian dia suci.
Dan kita perlu tahu suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Kemudian datang dalam soalan yang diberikan tadi, datang selepas 2 ataupun mungkin selepas 1 hari. Datang selepas 2 ataupun selepas 1 hari datang. Bila kita mengira bahawa dia itu tidak melebihi 15 hari, maka hukumnya itu dikira darah itu adalah darah haid. Ataupun misal kata dia tidak kurang daripada 24 jam. Kalau 6 ataupun 7 hari, kadang perempuan dalam sehari, hari yang pertama dia boleh keluar 2 jam, hari yang kedua dia boleh keluar 3 jam, hari yang keempat kira-kira dia keluar 4 jam, kemudian hari yang ke-5 misal kata tak keluar, hari yang ke-6 keluar, hari yang ke-7 tak keluar, hari yang ke-8 keluar. Bila dihitung, dia tak kurang daripada 24 jam dan dia tak melebihi 15 hari. Maka itu yang dikira ataupun itu yang dihukumkan darah tersebut adalah darah haid. Bila dihukumkan ia adalah darah haid, kalau misal kata pada hari suci, contohnya hari yang ke-6, hari yang ke-7, dia keluar 7 hari, kemudian dah suci 2 hari, dia menyangka bahawa dia itu telah suci. Tapi pada hakikatnya, dia belum suci lagi. Kerana apa? Datang selepas 2 hari ataupun 3 hari darah lagi. Jadi, masa antara yang suci 2 hari itu, masih dikira dia itu dalam keadaan haid. Ini yang disebutkan oleh para ulama qaulun talfiq, talfiq ataupun kita panggil apa, jamak, dihimpunkan ataupun kita pisah-pisahkan hari. Jadi ini dijamakkan ataupun dihimpunkan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadilah. Masya Allah, jelas jelas ni. Jelas. Jadi tak payah solat lah kan, kira gitu. Selagi dia suci, bila dia suci dia perlu solat. Kerana apa? Bila dia lihat ataupun dia duduk bertinggung dan dimasukkan kapas untuk cek sama ada darah ataupun tidak, tak ada darah kat situ. Jadi dia menyangka bahawa dia itu telah suci. Tapi bila datangnya darah selepas 2 ataupun 3 hari, itu menunjukkan bahawa dia belum suci lagi. Tapi solat yang dia lakukan pada waktu dia suci itu tak dikira lah. Tak dikira, tapi tetap diwajibkan. Sebab apa? Dia tak tahu sama ada darah itu akan datang pada masa akan datang ataupun tidak. Dan ini boleh hukum kalau kita nak pecahkan lagi. Ini mungkin bagi mubtadi'ah, iaitu orang yang baru permulaan. Permulaan, dan kadang dia tak dapat membezakan. Kadang darah wanita ni datang dalam warna yang berbeza-beza. Ada merah pekat, kemudian ada coklat sikit, kemudian ada warna-warna yang lain. Itu dibahaskan lebih lanjut ataupun lebih detail di dalam hukum yang berkait dengan al-mustahadah, hukum istihadah. Sampai kala-kala semua Kala-kala. Aku macam nak kala muka kau je Ipul. Tak tahu, serius tak tahu ilmu yang dibelajar ni sampai apa ulama-ulama betul gini Masya Allah. Sebab tu ada seorang maulana daripada Malaysia. Dia ada mengarang satu kitab, iaitu kitab tentang bahasan tentang hukum haid sahaja. Sudah lebih daripada 1000 lebih muka surat. Masya Allah. Lalu maulana tu mengatakan inilah menunjukkan keistimewaan wanita yang Allah SWT istimewakan tidak ada pada orang lelaki-lelaki. Ulama bahaskan sampai 1000 lebih muka surat. Okey, aku ada quiz untuk engkau Ipul. Quiz untuk aku. Boleh tak? Quiz Aku ada soalan quiz. Bukan untuk ustaz tau, untuk engkau. Untuk aku. Okey. Aku nak tanya engkau kan, wanita ni ada kita faham pasal haid, istihadah, apa-apa ni semua perkara ni semua adalah cecair yang keluar daripada kemaluannya wanita. Jadi aku nak tanya engkau, berapa jenis cecair yang keluar daripada kemaluannya wanita? Wanita aja. Kalau macam laki-laki kita tahu, apa kita faham, kita ada yang pertama air mani. Yang kedua air kencing. Lagi air mazi. Kan, air wadi. Ni yang 4 lah yang betul Ustaz Ni yang 4 yang masyhur kan. Kalau aku salah Ustaz mesti dah terpeling muka aku kat sini. Bisa dah sampai dah. Ni sekarang perempuan berapa banyak pula? Sekarang perempuan ni kan, dia ada berapa banyak? Ni soalan cepu emas ni. Sama juga air kencing keluar. Mana 4 lah, sama juga Mana apa yang laki-laki keluar, wanita pun keluar ke? Air kencing, air dengan darah 3-4 dah.
Apa yang 3-4 kau? Dalam 3 ke 4 lah. Kau cuba fikir betul-betul sikit. Kau cuba renungkan masa depan kau. Aku tak nak jadi perempuan. Sekurang-kurangnya kau ada isteri kan? 4 dah, letak 4 dah. 4 juga. That means apa? Perempuan keluar air mani, air mazi, air wadi, dengan air kencing. Tapi darah dia mana? Air darah. Darah dia 5 je lah. Betul. Soalannya salah. Main kuis-kuis pula ni attack saya. Mestilah. Jawapan sekarang, Jawapan dia Ustaz Fadil Al-Mukarram. Okey, tak apa-apa. Tadi kan Bro Indra kita tanya Abang Ipul, sekarang Bro Indra buat Jawab. Okey, yang aku ingat kalau aku ada kekurangan saya mohon Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz untuk mengisikan kekurangan pada diri saya. Tak ada benda nak campak Ustaz. Stand tu mahal sikit. Benda-benda dekat ni tak ada standby barang. Salah campak. Yalah. Okey, yang 4 lelaki keluar cecair daripada diri mereka sama juga keluar pada wanita. Entah. Ditambahkan lagi pada darah haid. Ditambahkan mana kelima darah haid, keenam darah nifas. Ke-7 darah wiladah. Darah wiladah. Ke-8 darah istihadah. Darah istihadah. Ke-9 dan 10 saya tak tahu. Tapi total 10 lah. Saya rasa 10 Ustaz Saya rasa 10. Satu tertinggal tadi. Satu tinggal saya, maaf. Keputihan yang keluar daripada faraj wanita. Kekuningan dan keputihan. Ya. Jadi ada 2. So maaf. Apa yang saya belajar, saya tahu ada 10 cecair yang keluar daripada farajnya wanita. Champion. Dorang champion. Mestilah. Dorang champion. Gua ni lover boy lah, main tau. Jadi tak adalah maksud saya penting kita suami ni kan mesti mempelajarinya. Mempelajari ni penting, mempelajari bab ni penting. 10 cecair yang keluar pada sebab daripada farajnya wanita. Jadi repeat balik Yang pertama adalah air mani, kedua air mazi, air wadi dengan air kencing. Kelima adalah darah haid, keenam adalah darah wiladah, ke-7 darah nifas, ke-8 darah istihadah, ke-9 kekuning-kuningan. Kuning-kuningan ni ada dia bila nak jadi bila dari haid nak kembali suci. Jadi kuning-kuningan. Lepas tu putih-putihan. Itu wallahualam. Mungkin kita minta Al-Fadil Ustaz kalau dapat dibahaskan di sinilah. InsyaAllah. Ustaz dah okey dah. Betul lah tu. Kau betul lah. Kau nak jadi ustaz tu. Amin. Next soalan. Tak berbual pasal perempuan Ustaz. Aku bukan nak langgar tauqid. Big boss Al-Fadil Ustaz kat sini. So aku hanya nak tanya je. Biar aku nak tengok kebodohan kau jugalah itu. Kau dengar-dengar macam saintis je. Jangan main-main. Kita belajar ni berpuluh-puluh tahun. Betul, ilmu. Ingatkan saya kepada beberapa orang guru kita dan mereka tu orang lelaki. Tapi bila mereka mensyarahkan tentang bab darah wanita ini istihadah ataupun nifas ataupun haid ni seolah-olah seperti mereka ni wanita. Masya-Allah. Dengan secara detail, dengan dia punya kalau tulis dekat whiteboard itu daripada hujung ke hujung tu akan full orang kira ini, kira itu, kira ini, maka merah, maka biru, maka hitam dan sebagainya. Ya Allah. Jadi berbulan-bulan kadang untuk kita menghatamkan satu kitab yang khusus tentang bab haid, nifas, lebih-lebih lagi bab istihadah. Kerana kadang ada wanita yang sudah dapat membezakan, ada wanita yang belum dapat membezakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Ada wanita yang terpinga-pinga lagi, mutahayyirah, dia tak tahu dia tak tahu darahnya tu macam mana. Jadi itu pecahan-pecahan, insya-Allah satu hari nanti insya-Allah kita boleh bahaskan. Insya-Allah. Kita masih ada banyak lagi time. Tapi tak nak juga wanita memang pening kan, senang boleh cakap. Engkau macam give up Okey, kepada isteri Apple kan, kepada isteri Apple yang sedang menonton dan mendengar kan. Tak ada, aku tak berani langgar kan? Ini brother backcourt tau, jangan main. Memang standard. Kalau isteri pening tak apa, suami jangan pening.
Tak apa Ustaz. Saya sebagai brother Eric Pipo, saya backing dia. Nipat lu ada gua backing lu. Sama-sama Pak Suami. Okay. Jadi saya ada sebelum kita masuk pada soalan yang kedua kan, bagi mereka yang ada soalan, saya boleh ingatkan, bolehlah anda hantarkan soalan-soalan anda kan ke Facebook page kita kan, anda boleh DM kita straight, dan juga bagi mereka yang ada soalan nak email kita, bolehlah email kepada admin@seekers-nest.com. okey. Jadi izinkan saya menterakan soalan yang kedua. Nombor tu. Salam Ustaz. Saya malu nak bertanya soalan ini, but I have to because. Wah, dia pakai because lah. Dah berbual English pula. Dia lupa ke kita ni semua berbual Melayu kat sini? Tak apa. Okay. Because it is something important. Apakah hukum onani kalau niat tak nak berzina? Ya Allah. Aku baca ni soalan pun dah menggigil saya, bro. Tapi niat baik tak nak berzina. Menggigil pasal ni soalan yang berat untuk kita nak ketengahkan, apalagi bagi ustaz yang nak menjawabkan soalan ini. Tapi ini soalan mesti lelaki tanya. Takkan perempuan. Kau aku kadang confuse dengan kau. Asal onani untuk lelaki je apa? Untuk Wallahualam. Perempuan pun boleh apa? Perempuan pun boleh kan. Habis berzina lelaki perempuan pun boleh. Betul. Jadi tak tahu ni soalan dia. Ini orang yang menanyakan soalan ni dia tak meletakkan nama pun. Tak meletakkan nama. Kira he and go lah ni. He and go. Dia hantar pada email. Okay. Email dia pun anonymous. Okay. Bangsa nama pun macam XWWZZZYYY. Macam mana kita tak tahu nama dia kan? Jadi tak apa, kita ambil manfaat daripada soalan ini agar kita dapat bertanya kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan ilmu yang kita dapat insya-Allah pada malam ini insya-Allah taala. Jadi hukum onani ini di dalam bahasa Arab itu yang dinamakan al-istimna'. Jadi al-istimna' itu asalnya daripada kalimat mani itu sendirilah. Jadi al-istimna' ada alif sinta kat situ. Alif sinta situ, dalam alif sinta itu di dalam bahasa Arab menunjukkan talabu syai'. Jadi bila kita mengatakan istimna' itu maknanya adalah talabu khurujil mani. Itu seseorang itu meminta ataupun dia itu menjadikan air maninya itu terkeluar dengan apa cara sekalipun. Jadi yang ma'rufnya itu istimna' ini kalau disebutkan oleh para fuqaha kita dalam kitab-kitab fiqh itu tidak hanya berlaku daripada lelaki sahaja. Jadi dia boleh juga berlaku daripada perempuan. Jadi dia bukan hanya berlaku daripada lelaki tapi boleh juga berlaku daripada perempuan. Kerana apa? Seperti mana yang tadi dalam soalan pertama kita dah dapat ilmu tadi, alhamdulillah, faedah bahawa boleh keluar cecair air mani itu bukan hanya daripada lelaki sahaja, tetapi boleh keluar juga daripada perempuan. Jadi kalau para ulama bila mendatangkan hukum tentang al-istimna' ini ataupun mengeluarkan mani dengan menggunakan, contohnya dengan menggunakan tangan dan sebagainya, itu hukumnya itu adalah haram. Hukumnya itu adalah haram. Dan saya teringat ada seorang ulama daripada negeri Maghrib yang bermastautin lama di negeri Mesir, nama dia Al-Imam As-Sayyid Al-Muhaddith Al-Usuli Abdullah bin Siddiq Al-Umari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jadi beliau ini ada mengarang sebuah kitab yang cukup sangat banyak manfaatnya. Dan kitab ini khusus dikaji ataupun dibahaskan tentang hukum al-istimna'. Jadi muallif ataupun pengarang kitab ini dia mendatangkan beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa hukum istimna' ini ataupun unani ini hukumnya itu adalah haram
dan keharamannya itu bukan dari sudut dalil yang jelas daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Bahkan dari sudut kesihatan sekalipun dibahaskan juga, dia boleh mendatangkan mudarat dah kepada siapa? Kepada orang yang melakukan perkara sedemikian. Jadi first kali kita dah tahu bahawa hukumnya itu adalah haram. Dan ini bagi orang yang contohnya orang yang belum berkahwin. Tetapi kalau misalnya kata kalau seorang itu sudah berkahwin, jadi berlakunya perkara seperti ini antara suami dan juga isteri, itu hukumnya itu adalah harus. Jadi bagi yang belum lagi berkahwin, itu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau misalnya kata yang sudah berkahwin dan bila berlaku perkara sedemikian, itu dapat meningkatkan lagi keintiman antara suami dan juga isteri, maka hukumnya itu adalah harus. Sekarang kita balik kepada dalil bagi mereka yang mengharamkan perkara seperti ini ataupun istimna'. Jadi ada didatangkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran itu dalam satu ayat disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga faraj mereka itu daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredai, yang tidak disukai, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa li azwajihim, melainkan kepada isteri-isteri mereka ataupun kepada hamba-hamba sahaya mereka yang dimiliki oleh mereka. Itu ada hukumnya tersendirilah. Dan dalil para ulama yang mengharamkan istimna' ini ataupun hukum istimna' ini, mereka mengatakan haram, mereka ambil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dalil yang digunakan di dalam pengharaman hukum istimna' ataupun unani ini adalah satu ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapakah mereka itu orang-orang yang beriman. Di dalam satu ayat Allah sebut walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. yakni mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Jaga kemaluan mereka itu daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-istimna', iaitu mengeluarkan mani dengan apa cara sekalipun. Taib, illa ala azwajihim, melainkan kalau ia berlaku antara suami dan juga isteri, ataupun antara seseorang bersama dengan hamba sahaya ini dan sebagainya. Kebenaran antara hadis yang biasanya para ulama dan juga guru-guru kita ketika menerangkan tentang hukum unani ataupun istimna ini, di dalam menerangkan hukumnya itu adalah haram, itu satu hadis Nabi SAW mengatakan mal'unun man nakaha yadah, iaitu dilaknat orang yang menikahkan tangannya. Yakni orang yang menikahkan tangannya itu dengan melakukan ataupun mengeluarkan mani. Dengan mengeluarkan mani itu dengan menggunakan tangan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukumnya jelaslah, hukumnya itu adalah haram. Kecuali kalau misalnya kata berlaku antara suami dan juga isteri, dan mungkin dengan perkara sedemikian itu dapat meningkatkan lagi keintiman ataupun hubungan antara suami dan juga isteri, maka para ulama mengatakan hukumnya itu diharuskan. Di dalam soalan yang diberikan, kita belum masuk lagi dalam soalan yang diberikan, itu kalau dia misalnya kata dia takut dirinya itu melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara zina. Jadi zina ini adalah satu dosa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, apatah lagi melakukan zina itu sendiri. Taib. Dan juga diterangkan oleh Nabi SAW itu di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Jadi kita tahu bahawa zina itu hukumnya adalah haram. Dan soalan yang diberikan, dia takut kalau misalnya kata dia tidak berunani ataupun dia tidak istimna, tidak mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan dan sebagainya, itu dia takut bahawa dirinya itu akan terjatuh dalam kancah zina. Jadi ada ulama-ulama juga mengeluarkan fatwa ataupun pandangan mereka. Jadi kita tahu tadi bahawa istimna ini hukumnya adalah haram.
Jadi bila dikatakan hukumnya itu adalah haram, pasti ada mudarat kat situ. Ada kemudaratan. Tetapi dalam melakukan zina juga ada kemudaratan. Tapi kalau nak membezakan antara dua kemudaratan ini, yang lebih ringan kemudaratannya itu adalah beronani. Maka ada satu kaedah disebutkan oleh para fuqaha, yakni irtikabu akhafid dararain, iaitu melakukan salah satu daripada dua perkara kemudaratan yang ringan. Jadi kalau misalnya kata dia benar-benar yakin, tahaqqaq, yakin bahawa kalau dia tidak beronani, misalnya kata dia akan melakukan zina. Kalau dia mempunyai hajat yang teramat sangat, ada sebahagian daripada para ulama mengatakan hukumnya itu diperbolehkan. Hukumnya itu diperbolehkan, bukan dihalalkan, tetapi diperbolehkan dengan syarat kalau ada hajat kepada perkara sedemikian. Dengan syarat kalau misalnya kata benar-benar dia tidak melakukan istimna ini ataupun mengeluarkan mani dengan tangannya itu, benar-benar dia akan melakukan zina. Maka pada ketika itu diharuskan baginya itu untuk melakukan perkara ini atas kaedah irtikabu akhafid dararain, itu melakukan salah satu daripada dua perkara mudarat yang paling ringan, yakni beronani lebih ringan mudaratnya itu daripada melakukan melakukan zina. Tetapi nasihat para ulama bila mengeluarkan hukum semacam ini, mereka juga memberikan nasihat. Jadi sebaik-baiknya itu Nabi kita Muhammad SAW itu telah mengajarkan kepada kita, khususan lebih-lebih lagi kita ini sebagai yang masih muda-muda, yang mana syahwat itu sedang meningkat dan sebagainya. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. yakni wahai ma'syarasy syabab, wahai pemuda dan juga pemudi, barang siapa yang mempunyai kemampuan di kalangan kamu, maka berkahwinlah. Dan kalau kamu misalnya kata tidak mampu, tidak ada mahar, tidak ada kelebihan untuk berkahwin, maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita obat yang insya-Allah, yang mana bila kita lakukan ataupun kita ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini insya-Allah ta'ala dapat membantu kita. Maka berpuasalah, Nabi SAW ajar. Jadi puasa ini dengan berpuasa, tak kira puasa sunat misalnya kata, bila kita ada keinginan ataupun seseorang itu ada keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh melatihkan, dia boleh melatih dirinya itu dengan berpuasa. Ada lagi tips-tips yang diberikan oleh para ulama. Selain daripada puasa, ada orang kadang dia tak boleh berpuasa. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran supaya kita menjaga mata kita. Kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kancah zina dan sebagainya. Seperti mana dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa mata ini juga boleh berzina, mulut ini ataupun telinga ini juga boleh berzina, ataupun tangan juga boleh berzina. Yakni zina majazi maksudnya. Yakni mata berzina itu macam mana melihat kepada aurat wanita ataupun melihat kepada perkara-perkara lucah dan sebagainya. Jadi kita jauhkan mata kita. Bila kita jauhkan mata kita ini daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah, insya-Allah fikiran kita, hati kita juga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengingati perkara-perkara yang tidak diredai Allah seperti zina dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, saya ada soalan. Saya rasa ni soalan agak pelik sikit, tapi perlu pada pembahasan agama di sini. Misal sepasang suami isteri. Jadi kita dah mengatakan, apa tadi Ustaz mengatakan kalau onani secara umumnya haram kan. Tapi kalau bagi kecualinya bagi yang berkahwin kan. Berkahwin maksudnya di sini ada isteri lah yang melakukan ataupun melakukan onani tersebut. Oh, isteri nak kena anu kan? Mungkin antara suami melakukannya kepada isteri atau isteri melakukan pada suami. Jadi soalan saya Ustaz, soalan saya. Misal sepasang suami isteri ni mereka berjima kan, bersatu. Jadi misal seandainya kalau sang suami tu dia nak climax, mana sudah hampir pada penghujung dia untuk mengeluarkan air mani dia tersendiri.
akan tetapi dia tidak melepaskan air maninya tu, tak mengeluarkan air maninya itu di dalam farajnya isterinya, kan? Dia mengeluarkan di luar faraj isteri, dan ditambahkan lagi dia beronani di situ. Mana si suami itu beronani di situ sebelum keluar lah kira. Jadi apa pula hukum bagi suami yang melakukan onani dalam keadaan seperti ini? Okey, dalam keadaan ataupun surah gambaran yang diberikan seperti itu kita boleh katakan mungkin ada persetujuan misal kata antara suami dan juga isteri. Boleh kita katakan pada hari ini adalah planning ke apa dan sebagainya lah. Jadi hukumnya itu yakni mengeluarkan ataupun bila dah sampai pada klimaks seperti mana yang ceritakan tadi, itu mengeluarkan air mani di luar. Bila sampai dia nak keluar tak dilepaskan di dalam faraj dan sebagainya, dilepaskan di luar, itu hukumnya disebutkan oleh para fuqaha hukumnya makruh sahaja. Makruh. Itu hukumnya itu disebutkan oleh para fuqaha itu hukumnya adalah makruh sahaja. Bagi itu bagi kalau hukum keluar bagi yang tadi saya masukkan Ustaz, bagi suami tu dia yang melakukan onani tu. Kan? Bagaimana pula Ustaz? Okey, jadi kalau misal kata dia melakukan perkara sedemikian, itu berlaku antara dia misal kata dengan isteri itu sendiri. Berlaku antara dia dengan isterinya itu sendiri, maka hukumnya itu diharuskan. Harus. Aku dah tahu dah tadi jawapan dia. Engkau mestilah tahu semua. Bab gini memang aku pakar sikit. Aku tak sure. Jadi aku nak dapat konfirmasi daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Harus. Engkau biar harus panjang. Cuba sikit. Harus. Tapi ilmu ni ilmu. Masya-Allah. Masya-Allah. Pasal kita tak nak, kita takut melakukan perkara yang salah. Tapi bagus juga budak ni tanya. Aku pun open up sikit lah kira. Apa? Yang soalan yang pertama ke kedua? Ni soalan ni lah. Yang pertama pasal perempuan tu. Bukan. Yang bagus yang budak ni tanya pasal soalan yang tentang onani pada zina. Aku ingat kau puji aku. Aku punya soalan pun baik apa? Baik juga. Aku punya soalan emas tau. Tapi betul-betul lepas dalam lagi baik. Okey. Kau suami isteri. Cuba berikan huraian sikit. Yelah, suami isteri berlepas dalam lagi. Afdal lah. Pasal ada sebab mengapa saya menanyakan soalan ini kepada Ustaz. Pasal saya pernah terdengar daripada sebuah ceramah Ustaz yang mengatakan mereka yang melepaskan air mani di luar farajnya isteri itu seumpama mereka membunuh sama seperti mereka ni membunuh kehidupan, iaitu ialah kalau sumbernya air mani itu bertemu dengan telurnya sang isteri kan, maka akan jadinya dengan izin Allah akan menjadinya kehidupan kan, betul tak? Tapi di sini dibahaskan oleh seorang ini, wallahu alam, dia mengatakan mereka yang melepaskan air mani di luar faraj isteri itu seumpamanya membunuh. Atas sebab ni saya bertanya kan. So far alhamdulillah belum lagi kita bertemu lagi lah dalam kitab-kitab fiqh ataupun takrirat daripada masyayikh kita yang mengatakan seperti membunuh apa dan sebagainya. Yang boleh kita ingat sekarang adalah melepaskan di luar itu hukumnya makruh sahaja. So that means Ustaz, kalau family planning ni dibolehkan Ustaz melihat kepada niat dan juga keadaan, situasi bagaimana. Nampak tu Epul. Tapi kalau Epul dia jalan terus Ustaz. Dia tak ada family planning, dia jalan terus. Tembok pun dia tembus juga. Nak buat tim satu tim bola. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay, kepada isterinya Epul di rumah dah menggigil sekarang. Dah stop dah. Relax. Sekarang relax. Tengok anak-anak apa kan. Masya Allah. Jadi okay, baik, izinkan saya Ustaz menanyakan soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Ini perkara selalu berlaku tiap-tiap kali satu bersama isteri saya. Apa ni kau cakap bro? Tak apa. Tiap-tiap kali berlaku bersama isteri saya. Dosa ke kalau berjimat dengan isteri tapi ingat wanita yang lain? Ya Allah, ini apa ni? Otak
Bukan cakap bersama tengah berjimat dengan isteri. Dia tengah bersatu berjimat dengan isteri dia. Ingat dia, kekasih lama. Allahuakbar. Oh, dia tak cakap Dia ingat artis Malaysia mungkin. Allahuakbar. Jadi kita tak, yalah, mungkin brother yang menanyakan ini lelaki ke perempuan? Boleh pun tak cakap juga boleh jadi. Dia cakap balik. Boleh jadi perempuan pun boleh jadi juga. Tak, dia cakap di sini apa perkara yang sering berlaku tiap-tiap kali saya bersama isteri saya. Dia ada lelaki lah. Tapi kalau perempuan boleh juga. Boleh juga. Zaman sekarang apa-apa pun boleh berlaku, bro. Betul. Tapi tak apa. Sebelum kita merepek lagi, kita kasih Ustaz jawab. Cepat. Okey, Al-Fadhil Ustaz, silakan. Okey, alhamdulillah. Soalan yang baik, bagus untuk pengetahuan kita dan moga-moga bermanfaat untuk kita. Dan mungkin soalan yang diberikan ini mungkin berlaku lah, dan banyak berlaku. Jadi disebutkan oleh para fuqaha, masalah-masalah semacam ini alhamdulillah ada di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dia bukan hanya berlaku pada era ini ataupun pada zaman ini. Ia juga berlaku pada zaman-zaman yang dahulu. Pada zaman ulama-ulama kita bila mengarang kitab, menulis satu-satu hukum itu mereka tulis atas perkara-perkara yang mereka dah nampak ia berlaku ataupun ditanya kepada mereka, lalu mereka pun mengeluarkan hukum atas dasar ijtihad mereka. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada karya mereka kita mendapatkan banyak sekali manfaat daripada para ulama kita. Maka disebutkan oleh para ulama tentang hukum kalau seorang lelaki ataupun perempuan bila melakukan hubungan antara suami isteri, tak kira baik lelaki ataupun perempuan, ketika melakukan hubungan itu mereka itu menghayalkan ataupun mereka menggambarkan orang yang lain. Contohnya kalau wanita itu dia menggambarkan itu bukan suaminya. Kalau lelaki dia menggambarkan bahawa itu bukan isterinya, wanita lain. Maka disebutkan oleh para fuqaha, antaranya di dalam mazhab al-Imam Maliki, seorang ulama yang bernama Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, sufi besar. Di dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan bahawa hukumnya itu adalah haram. Hukumnya itu adalah haram. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan juga oleh seorang ulama Al-Hanafi daripada mazhab Abu Hanifah, iaitu Al-Imam Ibn Abidin, di dalam kitabnya Hasyiatul Mukhtar ataupun Hasyiyah Ibn Abidin. Beliau mengatakan bahawa perkara ini, kalau seorang melakukan perkara ini, hukumnya itu dia berdosa. Jadi bila kita tahu bahawa hukumnya itu dia itu berdosa, berarti hukumnya itu adalah haram. Kerana apa, perkara ini tidak sesuai dengan fitrah dan sebagainya, yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yakni bergaullah dengan mereka, dengan perempuan itu dengan cara kebaikan, dengan kebaikan. Jadi tidak sesuailah perkara ini berlaku ketika berlaku hubungan antara suami dengan isteri. Kemudian di dalam mazhab Hanbali juga mengatakan sedemikian. Kemudian di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala membahaskan perkara ini dengan panjang lebar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Masya Allah. Kenapa saya sebut nama-nama kitab ini? Jadi kita insyaAllah kita boleh rujuk. Dan kitab-kitab yang disebutkan ini adalah kitab-kitab mu'tabar di dalam mazhab masing-masing. Jadi berarti kalau yang mendengar ini ada Hanafi, yang mendengar ini ada Hanbali ke, yang mendengar ini mungkin ada Maliki, mereka boleh rujuk dalam kitab-kitab yang disebutkan. Kalau yang mendengar ini kebanyakan insyaAllah Syafi'i, rujuklah di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu mengatakan hukumnya adalah harus. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dibahaskan, dan dia adalah kitab antara kitab mu'tamad di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yang mana sumber pengambilan satu-satu hukum, yakni kalau kita ini penuntut ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i itu, bila kita nak rujuk kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama adalah kitab Tuhfatul Muhtaj ini. Jadi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukumnya itu adalah harus, dan dibahaskan dengan panjang lebar. Kalau misalnya kata dia ada azam, kalau dia ada terdetik sesuatu pikirannya macam mana dan sebagainya, untuk cut ataupun untuk secara ringkas kita mengatakan hukumnya harus. Dan ada di kalangan ulama Syafi'iyah ataupun ulama
dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya itu tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Ini yang kita sebutkan adalah hukum. Ini adalah hukum. Lalu para ulama di dalam menjawab perkara-perkara seperti ini, seorang mufti ataupun seorang alim dan sebagainya, mereka pasti akan memberikan nasihat. Mereka akan memberikan nasihat. Seharusnya adalah bila berlakunya hubungan antara suami dan juga isteri, itu yang perlulah dilakukan dengan adab, ataupun perlulah dilakukan dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kita tahu bahawa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara kita panggil tidak sesuai lah. Bila berlakunya hubungan antara suami dan isteri, perkara-perkara semacam ini berlaku secara adab dan sebagainya. Sebab apa kita dah ikrar, misalnya kata sebelum kita kahwin dan sebagainya, kita sayang menyayang antara satu sama lain dan nyanyi lagu antara satu sama lain. Sayang menyayang. Sambung Epul, sambung. Sorry, aku dah tengah konsentrate ni. Sorry. Panas ni hari ni. Silakan Ustaz. Contohnya dah nyanyi karaoke semua apa dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita kekalkan kasih sayang itu. Kita kekalkan mawaddah itu. Kita kekalkan cinta itu insya-Allah sampai ke akhir hayat, ataupun ada yang kata sampai ke syurga dan sebagainya. Jadi perkara-perkara semacam ini mungkin kita boleh elakkan daripada ianya berlaku. Seperti mana kita jawab pada soalan yang kedua. Jadi bila berlakunya hubungan antara suami dan isteri, seorang suami, baik seorang suami ataupun seorang isteri, bila perkara-perkara ini berlaku, dia mesti menjagalah dirinya. Perkara yang pertama, jaga matanya daripada melihat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat menjaga mata, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga fikirannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hatinya dan sebagainya. InsyaAllah. Saya rasa Ustaz, lelaki, man being man, maksudnya kalau bahasa Melayunya saya kurang fasih untuk untuk saya menghuraikannya. Mana sifat lelaki ni secara nalurinya mereka akan mudah terpedaya dengan pandangan-pandangan indah daripada sudut pandangan daripada wanita-wanita yang lain selain daripada isteri-isteri mereka. Mengapa saya menggunakan jamak isteri-isteri mereka? Kerana ada lelaki di luar sana yang beristeri 4, 3, ada yang lebih daripada 4, wallahu alam. Jadi atas sebab itu saya menggunakan jamak, tak menggunakan mufrad. Jadi kerana naluri mereka Ustaz, mereka dah biasa kan. Kerana kita hidup pada suasana ataupun zaman, environment, teknologi, lebih pada suasana lah, lebih pada suasana. Bangsa kita keluar rumah, ramai daripada wanita-wanita tak menutupi aurat mereka, kan? Itu satu. Kedua, kita hidup pada satu masyarakat kan, yang berbilang bangsa, kan, yang berbagai jenisnya agama, yang mana kita berinteraksi dengan mereka di tempat kerja. Kan? Jadi mungkin jadi ini satu asbab nampak Melayu aku nampak aku tak nak keluarkan dia. Terus Al-Fadil Al-Mukarram Edik people. Amin. Jadi mungkin dah sebab itu tau. Betul. Pasal keadaan sekarang macam sama juga social media kan. Okey. Kita tengok Facebook ke atau Instagram ke kan. Tengok scroll kadang-kadang ada biasalah wanita benda tak lucah lah, tak lucah tapi benda yang walaupun dia tertib, dia pakai tudung kan, kadang-kadang sejuk mata dia tengok macam Masya Allah. Tadi tu pelan sikit lah. dia scroll lama sikit lah, kadang-kadang double click lah. Oops. Kadang ada hukum. Kalau macam macam okey lah wanita kita, lelaki ni mesti ada berlaku punya apa. Dia mesti berlaku punya macam tengok perempuan lain sekali macam terlike ke gambar diorang ke apa, ada hukum ke Ustaz? Ini sikit sebelum Ustaz menjawab, biar aku jawab untuk engkau dulu. Lepas tu Ustaz. Kalau ikut pendapat aku rasa ada hukum bro. Ada. Hukum dia biar isteri kau yang menghukumkan kau. Kan? Biar isteri kau kan yang menghukumkan pancung. Aku kena hukum dengan isteri. Kau kena hukum dulu.
Okey, kita tanya pada Ustaz Afadil kan. Sila Ustaz. Okay, daripada soalan yang ditanya apa hukumnya kalau kita misalnya kata kita like gambar-gambar yang indah ataupun gambar-gambar yang cantik yang mungkin dapat tenteramkan hati kita, jiwa kita dan sebagainya. Dari segi hukum asalnya itu hukumnya adalah harus. Melainkan kalau misalnya kata kalau like itu ataupun suka itu pada perkara-perkara yang ada kemungkaran, misalnya kata tutup aurat lah, contohnya misalnya kata tidak menutup aurat dan sebagainya, yang mana bila seorang dia like pada perkara-perkara tersebut, ini tak dapat menyedarkan orang yang tidak menutup aurat itu bahawa perkara yang dilakukan itu ada perkara haram yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin banyak like, makin banyak orang sokong dan sebagainya, dia merasakan bahawa itu adalah perkara yang halal, itu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu ingat perlunya di dalam kitab-kitab ataupun para ulama sentiasa menekankan peri pentingnya bagi seorang wanita dan juga lelaki itu untuk menjaga auratnya. Dan bila kita mengatakan menjaga aurat itu bukan hanya menutup sahaja bahagian yang wajib untuk ditutup. Bahkan skop aurat itu mungkin boleh diluaskan. Wanita itu tidak diharuskan untuk dipamerkan dan sebagainya. Pada tempat-tempat yang tidak sesuai untuk dipamerkan dan sebagainya. Lelaki juga misalnya kata begitu. Kemudian bila dipamerkan dan sebagainya itu pasti ada mata-mata yang memandang dan sebagainya, sehingga kan menjatuhkan maruah dan juga martabat seorang wanita dan sebagainya. Wow, ni bukan senang bro. Zaman kita sekarang, zaman kita siapa yang tak selfie bro? Zaman kita ni bro kau nak kena be realistic lah Kita punya zaman sekarang, siapa yang tak tengok profile pic wanita yang lain kan? Bedik lah, betul tak? Kan? Aku tak mengaku. Aku macam nak lesing. Aku tadi cakap like je profile like. Tembok. Tapi Ustaz dah cakap harus, tapi cari yang tutup aurat dia. Tembok. Macam Ustaz cakap, tembok jadi saksi Tembok kalau boleh berbual, dia cakap tau. Aduh. Tapi betul, ni fact kan. Ramai daripada lelaki di luar sana kerana kita hidup pada masyarakat yang moden, berinteraksi di tempat kerja ataupun di luar pun kan, kemungkinan ada this freedom of social aspect Jadi lelaki-lelaki ni kebanyakan mereka dengan mudah tengok pada profil-profil, lagi-lagi dengan zaman Instagram, Facebook, Twitter kan. Mungkin dengan mudah benda tu di-scrollkan dengan cepat, dengan mudah dan seperti macam kau cakap tadi, double tap cepat dah, jadi kemungkinan atas sebab teknologi zaman sekarang ini dah sedemikian, pengaruh kita pun lagi terluas. Dah macam jadi kebiasaan mu ada. Tadi tak mengaku. Bukan untuk aku. Untuk mungkin yang tak datang tu. Aku tak nak cakap siapa. yang tak datang malam ini, aku takut dia kena hukum dengan isteri dia. Bukan apa Ustaz kan, kita tiga ni semua ada hukum masing-masing dengan isteri. Jadi dia ikut mazhab juga Ustaz. Dia ada mazhab juga. Yang masih single tak boleh masuk campur. Ini urusan rumah tangga. Jadi cara kita mengendali isteri-isteri kita ni berbeza-beza. Semua lain-lain dua. Betul. Jadi kita nak kena faham zaman kita ni, zaman sekarang ini saya rasa lebih ketara lah dalam sudut semuanya. Exposure kita ni sungguh luar biasa sekali kan. Bangsa perkara-perkara positif ni nak masuk pun senang, perkara-perkara negatif yang nak masuk ni lagi dua kali senang daripada yang positif ni. Betul. Kalau kita bayangkan betul. Kira dah topik alam cyber pula tau. Alam cyber. Lain dah topik dia. Kau pakai kepala otak kan Epul selalu keluarkan topik-topik yang baru tau. Baru Mana kau dapat idea seperti ini? Ini kira seharian punya
ni apa yang aku pandang kan, tengok kan Kau kawan-kawan. pandang profil-profil. Itu kasih kat ilham lah. Kalau tak nak mati lemas, jangan berumah di tepi pantai. Bahaya. Jangan main dengan api, nanti terbakar semua badan. Jauhkanlah. Betul tak? Dahsyat. Ini semua pengalaman ni, betul tak? Tadi kau peribahasa macam apa? Tadi Apa? kau pantun tadi kau cakap apa? Kalau tak nak mati lemas lah. Kalau tak nak mati lemas, jangan berumah di. Tepi pantai. Kalau nak hidup yang kemas, jangan dipukul bini, sering dibantai. Macam mana tu? Jangan pukul bini. Aku sembarang je ni. Kalau kena pukul dengan bini sering dibantai, maknanya suami itu tak guna lah. Kalau kena pukul pun kau mesti senyap-senyap. Mana suami yang dipukul tau, bukan isteri yang dipukul. Yalah. Di sini ya. Suami yang kena pukul. Kalau kena pukul, mana nak share dengan members dia buat bodoh. Bini kau Abang balik lambat, pam. Abang main kayu 3, pam. Jangan main-main. Itu pun boleh jadikan topik yang lagi satu sesi topik. satu. Sebab tu ni siapa nak hantar soalan, kita tak kisah apa-apa soalan open tu apa-apa question. Kita tak heran apa-apa soalan. Dia macam heran tak heran juga. Nak tanya je lah. Betul lah. InsyaAllah Ustaz kalau boleh jawab, Ustaz akan jawab. InsyaAllah. Kalau Ustaz tak boleh jawab, saya pun tak boleh jawab. Saya jawab nanti hukum dah ke mana, hakim pun ke mana. Tapi kalau hukum yang ada kaitan dengan lelaman sosial media, insya-Allah kan Al-Fadil Eric People kita boleh menjawabnya, insya-Allah. Dia kalau bab ni dia pandai Ustaz. Pengalaman dia luar biasa Ustaz. Ulama tu Mark Zuckerberg pun tak sama standard macam dia. Sampai tak dia dah sampai. Dia dah pangkat keulamaan dia tu dah sampai. Pangkat datuk lah. Bab cinta pangkat datuk. Baik, bagi mereka yang nak menghantarkan soalan-soalan, silalah hantarkan soalan anda direct kepada Facebook page kita, ataupun tidak anda boleh menghantarkan soalan anda kepada emailnya kita, iaitu admin@seekers-nest.com. Okay, dan bagi mereka yang support pada konten kita Sahabat Bertanya di dalam laman page yang Seekers Media ini, harap support kita di Patreon page kita, iaitu lungsurilah pada www.patreon.com/Seekers Nest Media. Dan sokongan anda amat dihargai. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat merangkumi semua soalan-soalan pada malam ini, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Perkongsian yang baik hari ni. Perkongsian yang baik, ilmu yang bermanfaat, InsyaAllah. hidup yang berkat, jiwa yang tenang. Itu yang kita inginkan di sisinya Sang Pencipta kita. Betul. Masya Allah. Aku pun berapa dah macam menjadi juga. Tinggal pakai sarban je. Next kau pakai. Tak. Aku like I said, aku tak nak langgar big boss. Betul. Tapi untuk siapa yang dengar-dengar ni, yang tengok ni, jangan lupa like and share. Like and share. Ya, betul. Okay, kita share untuk lebih ramai orang mendapat manfaat. Sikit button share je, tak mahal pun. Kena bayar tak? Tak bayar pun. Itu pun orang tak nak share je. Betul tak? Sebelum kita tutup, ini pun pelik tau bagi aku. Kenapa? Benda-benda yang negatif video-video yang negatif, Orang gaduh ke? Orang gaduh, orang berteriak, orang ketawa sampai terbahak-bahak, terkencing dalam seluar. Diorang share dengan cepat bro. Cepat, lincah. Tak payah fikir. Tak payah picit pun. Yang macam ni kalau nak share macam fikir. Diorang jilat pun orang boleh share juga. Aku macam action baik je apa. Tak lah, tak mau gini lah bro. Betul lah. Kita share, kita kalau tak buat, mungkin orang lain buat, kita dapat pahala juga. Betul tak? Betul. InsyaAllah. Bukan. Orang yang share tu, kalau dia share kepada 10 orang, 20 orang, 100 orang. Kalau satu daripada yang mereka share tu sangkut bertaubat di sisi Allah, faham agama, faham ilmu, dia dapat, kita Masya atas Allah. lagi dapat. Dia jadi apa? Dia jadi
penyebab pembuka kebaikan bagi orang lain. Betul. Betul. Dal al khair kafa'ilih. Yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan. Betul. Lebih baik share. Ini kita bukan nak letakkan pressure bukan nak cakap kau wajib share Kau tak share aku pancung muka kau aku panggil gua pay brother gua pukul lu tak ada. Ini semua nak cari masing-masing ini ikhlas. Tepuk dada, tanya iman kita dan tanya harga diri kita, keikhlasan kita. Kerana at the end of the day is manfaat kepada umat Islam, insyaAllah. Itu niat kita InsyaAllah Ipul. Betul. Jangan lepaskan peluang. Jadi sebelum kita mengakhirkan sesi, lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hafiz. Sama-sama. Jazakumullah khairul jazak. Masya-Allah. Afwan. Kau itu je lah. Engkau minggu-minggu Afwan. Ada satu. Apa lagi? Wa iyaki. Wa iyakum. Iyaki tu perempuan. Wa iyakum. Kau ni cik. Nampak? Test korang punya Arab je. Ini nampak sangat lepas buka lubang dia. Selalu kat perempuan je. Wa iyaki kan. Aku kan perempuan attack aku. Macam aku cakap tadi at the beginning of the episode, wah tak takut lah. Aku punya brother. Cepat sekarang cakap cepat nak balik dah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi podcast yang seterusnya, pada episod yang seterusnya. Nantikan daripada kami insyaAllah. Dan signing off from podcast kita ini, saya Indra Sahib. Saya Eric People. InsyaAllah jumpa lagi pada podcastnya Sahabat Bertanya. InsyaAllah nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ijat tak ada ni malam.